Cuma di Madain Saleh tu saya tengok ramai orang pergi dalam keadaan seronok-seronok. Tak sepatutnya kita pergi dalam keadaan macam tu. Kita jangan ingat kerajaan Arab Saudi buat tempat tu sebagai tempat rekreasi, kita kira boleh pergi je. Ada orang claim Petra ni ialah kota bagi kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Tapi dia tak tepat. Yang betulnya kota peninggalan kaum Samud itu ialah di Arab Saudi sekarang, di Madain Saleh ataupun di Al-Ula. Yang orang duk share video dia di TikTok apa semua tu, yang ada pusat peranginan, ada mandi, Mak Saleh dah tak berapa nak pakai baju dah kawasan tu. Dalam hadis ada Nabi lalu kawasan tu. Bila mana Nabi lalu, sahabat-sahabat ni nampak macam nak berehat, dia orang pun turunkan bekal-bekal dia orang. Lepas tu macam nak masak, Nabi kata bangkit, semua naik atas kenderaan, jangan buat apa-apa pun, sebab ini ialah tempat manusia diazab. Tak boleh datang kawasan ni melainkan dalam keadaan menangis, melainkan dalam keadaan muhasabah diri. Sebab tu ada perbahasan di kalangan para ulama, melawat tempat-tempat yang dilaknat ni apa hukumnya. Sebahagian daripada para ulama berpandangan melawat tempat-tempat yang dilaknat ni ialah boleh dengan syarat yang Nabi sebut tu. Pergi dalam keadaan nak muhasabah diri supaya kita ni tak ikut perangai kaum yang lawan Nabi. Tapi kalau pergi nak suka-suka, macam tuan-tuan tengok di Al-Ula. Al-Ula ni di Madain Saleh sekarang lah. Dah ada hotel apa semua dah pun. Cantik kan? Dia tak ingat kepada cerita kaum Samud dah tu. Dia ingat tempat tu cantik. Dia punya pattern tu samalah macam yang ada di Petra. Cuma Petra ni dia khilaf, kaum Samud ke Nabatian. Yang kuat ialah Nabatian, sebab bentuk-bentuk bangunan itu ialah bentuk-bentuk pilar Rom, tiang Rom tu. Tiang tu itulah tiang zaman kerajaan Rom. Sebab tu kita akan tengok dia punya saliran air. Saliran je lah ada, air dah tak ada pun. Tapi nak masuk situ mahal. Zaman saya belajar dulu, tiket masuk situ 50 dinar Jordan. 1 dinar Jordan RM7.5 sekarang. Tuan-tuan kali berapa? 300 lah. 300. Tapi kalau tuan-tuan student, kalau kita belajar sana, tiket masuk dia 1 dinar. Jauh beza. 50 dengan 1. Maknanya kalau kita student masuk RM7. Tapi kalau kita orang luar 300. Tapi ramai lah orang Malaysia masuk. Dia ada package. Boleh masuk sehari keluar terus, boleh masuk 3 hari, boleh masuk 6 hari, boleh masuk sebulan, boleh masuk 40 hari, boleh masuk 3 bulan pun. Biasanya yang duduk lama ni ialah arkeologis barat. Orang-orang yang duk buat kajian, nak tengok tamadun manusia. Sebab dalam tu ada penduduk, dalam tu ada Arab Badui yang tinggal dalam tu. Dan dalam tu semua barang memang mahal. Kalau gula dekat luar ni sekilo RM3, dalam tu boleh pergi RM12. Boleh pergi lah. Cuma nak katanya tak ada protes pun daripada Arab Badui, sebab dia orang tak tahu pun harga runcit pasaran apa dia. Bukan setakat tak tahu berapa harga sekilo gula, dia orang tak tahu pun Palestin kena jajah dengan Yahudi. Tak tahu pun, padahal dia orang tak sampai 100 km pun nak sampai dengan border Palestin tu. Cuma sebab dia orang yang berpindah randah macam tu. Cuma dia satu kawasan yang kalau kita ni kaki suka sejarah, kita akan nampak lah tempat tu menarik. Tapi kalau kita jenis apa benda bangunan ni lebih kurang dengan Bukit Keteri je, tak payah pergi kot. Sebab kalau tuan-tuan tengok bukit dia tu, dia ada lah macam gua-gua lama apa semua. Orang yang tahu sejarah dia minat lah benda tu. Tapi kalau kita letih nak berjalan ni, sebab dia tak menyediakan kenderaan yang kondusif. Dia tak ada macam troli. Tak tahulah sekarang dah okey dah kot. Cuma dulu saya ingat saya pergi, dia kena naik kuda yang Arab Badui sana pelihara. Tapi dia orang markup tinggi harga. Walaupun dia orang Badui, dia orang pandai cakap bahasa Inggeris dengan sebab banyak sangat pelancong Inggeris datang. Cuma nak katanya ialah tempat tu menarik, cantik. Orang kita pergi ni sebab nak bergambar dekat satu bangunan yang paling last sekali, yang duduk atas sekali. Sebab bangunan tu ada dalam cerita Transformer tu ya. Cerita Transformer dia digambarkan situ. Sebab nak bergambar situ. Lepas tu balik belah balik, tak ada apa. Tapi nak sampai tu saya ingat daripada pukul 3 petang, saya ingat saya masuk pukul 2 petang.
Kita sampai sana di puncak tu pukul 5 petang. Patah balik semula dah maghrib. Cuma dia satu kawasan yang luas dan memang penat. Pergi dengan umur muda, umur belasan, okey. Sekarang saya rasa kalau pergi pun saya depan pintu tu lah kot, saya tak nak masuk lah. Tak larat kita nak masuk. Cuma nak katanya tempat tu ialah dikatakan kaum Samud duduk situ. Tapi ianya hanya sangkaan. Ada orang kata tak payah pergilah, ini tempat kaum yang dimurkai. Cuma Madain Saleh di Saudi tu itu valid. Yang tu memang kaum dimurkai tu. Dia sama macam satu lagi tempat iaitu Laut Mati di Jordan juga. Laut Mati ni. Saya pernah sampai lah Laut Mati ni. Laut Mati kena bayar dalam 15 dinar kalau saya tak silap, ke 10 dinar, saya tak ingat. Bayaran sama je. Ada kad student ke orang luar ke sama, dia murah sikit. Cuma situ kalau you tengok Mak Saleh ramai. Mak Saleh macam biasalah. Dia orang pergi tempat macam tu, dia orang nak mandi. Bila mana dia orang nak mandi, dia orang buat apa? Dia orang takkan pakai telekung, dia orang tak pun nak pakai baju lah. Dia tak ada mandi pakai telekung, pakai jubah pula situ, tak ada pun. Cuma nak katanya dia orang akan salut badan dia orang dengan lumpur Laut Mati. Ada orang percaya itu tempat kaum Nabi Lut diterbalikkan. Kaum Nabi Lut yang mengamalkan LGBT tu. Cuma nak kata ada sebahagian kata tak payah gunalah produk, tapi produk kecantikan dia tu laris lah, ramai orang Malaysia beli. Dengan sebab dia punya kandungan garam yang tinggi tu, dia ada banyak nutrien-nutrien yang baik untuk kulit. Dermatologis banyaklah buat kajian itu, pakar kulit ni. Kandungan tanah di Laut Mati tu, memang hakikatnya kalau kita pergi, kita dapat rasa reaksi air tu dengan kulit kita. Tuan-tuan tak ada penyakit kulit, tapi kita tahu kulit kita ni penuh dengan bakteria. Kita ni bawa bakteria ke? Okay. Tuan-tuan tak ada penyakit kulit, kalau tuan-tuan ada kudih apa semua, boleh berlari lah duduk dalam air tu. Okay. Buka stokin, celup kaki, dah rasa macam orang cuah cuka atas kaki. Sebab kaki kita kan duduk dalam stokin ni ada bakteria apa semua. Tapi nak katanya dia punya efek tu kuat. Tuan-tuan boleh berenang dan confirm takkan lemas sebab terapung je situ. Cuma jangan berenang galik sangat sampai ke tengah, sampai ke ujung sana, itu border Israel sekarang. Dan kalau dia rasa terancam, dia akan melepaskan tembakan rambang begitu sahaja, tanpa ada apa-apa insurans yang kita boleh claim situ. Maknanya kalau mati kena tembakan, mati je, tak ada apa, tak boleh nak buat apa-apa, sebab itu dia kira autoriti dia orang. Cuma nak katanya itu ialah dikatakan kawasan yang Laut Mati ni pun khilaf lagi. Nak kata betul ke kaum Samud, kaum Nabi Lut ni dihukum situ. Cuma nak katanya ada para ulama membahas tentang hukum ziarah tempat dilaknat. Hadis memang ada, Nabi larang. Cuma di Madain Saleh tu saya tengok ramai orang pergi dalam keadaan seronok-seronok. Tak sepatutnya kita pergi dalam keadaan macam tu. Kita jangan ingat kerajaan Arab Saudi buat tempat tu sebagai tempat rekreasi, kita kira boleh pergi je. Sebab tuan-tuan kena tahu, kerajaan Saudi ataupun negara Arab Saudi sekarang mengalami perubahan, skala politik dia tu dah berbeza. Dia punya berpegang kepada agama tu sedikit longgar dengan pemerintahan daripada Muhammad bin Salman, bukan Salman bin Abdul Aziz tu, anak dia. Sebab tu antara projek besar yang dia nak buat ialah Muka'ab di Riyadh. Muka'ab ni apa benda? Satu bangunan yang menyerupai Kaabah di Mekah, tapi ianya ialah pejabat kerajaan, mall, dia macam satu pusat. Itu dia panggil Muka'ab. Dia tak panggil Kaabah, dia panggil Muka'ab. Tapi dia lebih kepada entertainment. Sebab tu kita tengok sekarang Arab Saudi dia tarik pemain bola sepak yang mahal-mahal semua ke negara dia orang. Orang muda dia tahulah. WWF pun dah nak buat dekat dia orang dah. Inilah kalau kita kira satu benda yang membimbangkan ulama-ulama di sana pun. Memang dah ada gerakan ulama yang menegur, dan kita pun tengok ada sebahagian para ulama yang telah dipenjarakan kerana menegur pada benda-benda ni. Jadi ianya satu benda yang merisaukan jugalah. Walaupun kita pergi buat umrah ambil package tu, janganlah nak pergi beriang ria di kawasan itu. Boleh pergi Madain Saleh tu, tapi pergi macam dalam hadis tu sebutlah, pergilah keadaan untuk menginsafi
supaya kita ni tak jadi macam kaum Samud yang membelakangi rasulnya ataupun nabinya.